Assalamualaikum Ernie, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami yang bertugas di Studio RTV Cawangan Tutong pagi ini dalam keadaan sihat walafiat ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, itu yang kita diharapkan ya. Ernie, tadi kami sudah berbincang dengan rakan tugas kita yang berada di daerah Belaik dan kali ini kami ingin bertanya dengan Ernie pula macam mana Ernie kekal istiqamah dalam membuat perkara kebajikan sebagai suatu ibadah. Mungkin Ernie boleh kongsikan. Ya, kalau saya sendiri secara peribadi untuk mengekalkan ataupun istiqamah ya dalam melakukan ibadah ataupun kebajikan secara berterusan ialah dengan mengenang kembali apa yang pernah berlaku kepada kita ini. Contohnya saja sebelum ini saya pernah sakit. Kita ini tanyakan pada diri sendiri, kita ni pernah sakit dan memerlukan darah. Jadinya masa ini alhamdulillah konsisten, cukup waktunya memang akan menderma darah ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi betul lah kadang-kadang apa yang berlaku pada diri kita ni itu adalah beriktibar kepada sesuatu yang pernah kita ni alami. Betul. Jadi indah mengeluh akan hal itu terjadi Ernie ya, tapi itu merupakan rezeki dan alhamdulillah apabila kita ni diberikan dugaan dan cabaran itu badan fizikal mental kita ni itu masih lagi kuat, masih lagi dalam keadaan yang muda. Jadi satu inspirasi juga yang dikongsikan oleh rakan tugas kita Ernie di daerah Tutong. Ernie, untuk bahan dari daerah Tutong apa agaknya disajikan untuk pagi ini dan kami percaya juga ada aktiviti-aktiviti yang akan mengambil tempat di daerah Tutong. Bagaimana? Silakan. Baik, terima kasih Sarina dan Umu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Bersyukur ya kita dapat bersua kembali di pagi Jumaat ini. Kita dapat bersama untuk berkongsi antara maklumat semasa dan juga bahan visual yang disediakan ya. Baik, kita mulakan dulu dengan makluman mengenai pelancaran projek akademik Takmir 2024 akan diadakan pada 14 Februari 2024 bertempat di Masjid Hasanabul Kia Pekan Tutong ya, bermula pada pukul 8 pagi. Jadi ini antara acara yang akan diadakan dalam waktu terdekat ini ya, pelancaran projek akademik Takmir 2024. Dan manakala 430 Bukit Ambuk Mountain Bike Challenge Fun Race sempena Hari Kebangsaan ke-40 akan diadakan pada 25 Februari 2024 pada pukul 7 pagi. Jadi penyertaan sudah pun dibukakan. Jadi untuk keterangan lanjut dan untuk mendaftar, awak boleh menghubungi di talian 8858-007 atau di talian 818-4843 atau di talian 7133-419 ataupun melalui talian 888-7765 ya. Ini adalah aktiviti yang dianjurkan oleh Mukim Kriam dengan kerjasama 430 Bukit Ambuk. Jadi itulah ya antara dua info semasa yang dapat kita berikan untuk hari ini dan seperti yang dijanjikan kita beralih untuk menyaksikan bahan visual yang disediakan dari daerah Tutong. Agama Islam mempunyai nilai dan peraturan serta batas tersendiri dalam setiap urusan kehidupan, termasuklah soal halal dan haram. Pengertian halal di dalam agama Islam itu bermaksud suatu tindakan atau perbuatan yang diperbolehkan untuk dikerjakan tanpa berdosa menurut syariat Islam. Pada konteks yang lebih luas, istilah halal tidak hanya tertumpu pada soal permakanan halal, tetapi ia juga merangkumi keseluruhan gaya hidup kita seharian seperti produk-produk kosmetik, farmaceutical, fashion, pelancongan dan sebagainya. Di era mutakhir kini, kefahaman mengenai konsep halal itu perlu sentiasa dibergakan bagi membendung dari berbangkitnya isu-isu berkaitan halal. Antara agensi yang tampil bagi memainkan peranan dalam memberikan kefahaman mengenai konsep halal itu ialah Universiti Islam Sultan Sharif Al-Yunisa melalui Pusat Pendidikan Halalan Thaiban PPHT dan Badan Pelajar Halalan Thaiban Student Society HTTS dan menganjurkan program Celik Halal. Program yang diketuai oleh penolong pensyarah di Pusat Pendidikan Halalan Thaiban PPHT, Daeng Raihana Muhammad Rafi mempunyai matlamat utama
untuk melahirkan masyarakat cakna halal dengan memberikan pendidikan awal mengenai pengetahuan asas tentang halal dan haram, terutama dalam aspek pemakanan. Sasaran untuk peserta program ini sebenarnya semua lapisan masyarakat, bermula daripada murid sekolah rendah, pelajar sekolah menengah, mahasiswa dan mahasiswi institusi pengajian tinggi dan mana-mana organisasi di negara Brunei Darussalam. Jadinya pendidikan halal ini perlunya ia bermula daripada bawah untuk kita ni membangun kefahaman dalam pendidikan halal itu. Jadi bukannya saja macam kalau kita ni kan mengajar itu bermula daripada orang dewasa saja, tapi perlunya daripada peringkat bawah seperti sekolah rendah. Alhamdulillah, program Celik Halal ini saya selaku fasilitator dan juga pembantu fasilitator terdiri daripada Badan Pelajar Halal dan Thayyiban Student Society. Kami telah dijemput oleh beberapa buah sekolah rendah dan juga menengah di daerah Tutong dan juga daerah Brunei Muara. Jadinya ada yang kami sendiri datang ke sana dan ada juga yang kami jemputlah. Ada yang juga kami dijemput oleh sekolah-sekolah ini. Alhamdulillah, setakat ini program Celik Halal menerima sambutan yang sangat menggalakkan, di mana kalau kami mengadakan program ini kadang-kadang 2 jam itu sudah cukup tu. Selalunya 45 minit pertama saya sendiri akan menyampaikan pembentangan secara interaktif dan yang selebihnya untuk aktiviti, kadang-kadang aktiviti ini sejam itu pun tidak cukup untuk kami membuat aktiviti. Kalau sebelum ini rata-ratanya peserta sebelum saya menyampaikan atau pengajaran ataupun talk itu kadang-kadang saya akan tanya satu soalan. Sejauh manakah diorang faham mengenai halal? Jadi sebelum itu saya mulakan penyampaian itu memang diorang cakap halal itu makanan yang halal, yang boleh dimakan, yang seperti biasanya yang lazimnya orang tahu. Tapi setelah saya menyampaikan penerangan, diorang peserta ini lebih faham dan peka mengenai adalah makanan yang benar-benar dikategorikan dengan produk halal lah. Sepertinya macam kalau di kedai-kedai itu saya selalunya saya akan ajar tu mana logo halal yang akan dilihat arah produk-produk makanan sematalah. Sebagai tarikan program, pelbagai aktiviti interaktif dan menarik disusun buat para peserta untuk terlibat secara aktif selama program berlangsung. Interaktif secara langsung antara para peserta dan fasilitator serta mahasiswa-mahasiswi PPHD semestinya membantu memudahkan kefahaman para peserta program mengenai konsep halal. Program ini juga secara tidak langsung melatih serta mendidik mahasiswa dan mahasiswi PPHD mengaplikasikan pengetahuan mereka mengenai halal kepada peserta program. Di antara aktiviti-aktiviti yang telah dijalankan seperti kelazimannya, pada awalnya membuat pembentangan ringkas mengenai halal haram yang mana memfokuskan untuk memberikan pendedahan awal kepada kanak-kanak khususnya. Selain itu juga memberikan soalan-soalan supaya dapat melihat sejauh mana kefahaman mereka dengan mengenai pembentangan yang telah pun disampaikan. Tambahan lagi dengan aktiviti-aktiviti mencari silang kata mengenai topik yang berkaitan dan tidak terkecuali dengan meminta para pelajar untuk mengenal pasti di mana letaknya logo halal pada setiap produk, iaitu dalam segmen mencari logo halal. Program ini telah memberikan kesan pada diri saya sendiri selaku pelajar PPHD, di mana ia telah melatih diri saya sendiri dalam skill berkomunikasi dan berinteraksi dengan pelajar-pelajar, terutama sekali kanak-kanak yang berusia dalam lingkungan 6 ke 12 tahun. Di samping dapat meningkatkan pengetahuan dan kemahiran dalam berfikir. Program Celik Halal memberi pendedahan awal mengenai halal kepada kanak-kanak, di mana kita difahamkan juga banyak isu-isu kesalahfahaman mengenai halal. Pak kata pepatah, meluntur buluh biarlah dari rebungnya. Dengan adanya program ini, kesedaran halal semakin tersebar, terutamanya kepada kanak-kanak, kerana mereka memerlukan ilmu ini sejak dari peringkat awal sehingga meningkat dewasa. Sebagai pelajar Pusat Pendidikan Halal dan Thayyiban, dengan melaksanakan program ini dapat meningkatkan lagi pengetahuan dan cara berkomunikasi dengan berkesan. Selain daripada mengikuti pelajaran secara formal, aktiviti luar ini juga dapat membantu meningkatkan kemahiran berfikir dan bertutur di khalayak ramai. Lebih-lebih lagi berkomunikasi dengan anak kecil yang memerlukan bimbingan mengenai halal. Dengan adanya program ini juga boleh memberi keyakinan kepada kami sebagai persiapan menghadapi cabaran yang mendatang.
Dengan adanya program seumpama ini, setentunya boleh meningkatkan lagi pengetahuan dan daya pemikiran pelajar-pelajar yang muda bagi menggalakkan pertumbuhan pemikiran dan berfikir secara terbuka dalam mempelajari konsep yang baharu, selain juga dapat merapatkan lagi hubungan universiti dengan masyarakat ramai. Bagi mana-mana institusi pendidikan, organisasi-organisasi maupun jabatan-jabatan kerajaan dan swasta yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai program celik halal atau untuk menjemput pihak PPHT UNISA bagi mengendalikan program tersebut, bolehlah berhubung terus melalui laman Instagram @htss.unisa.